Okay, good morning class. So sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buat satu imbas kembali tentang tajuk yang pernah anda belajar masa sekolah rendah, iaitu tajuk pecahan. So apa itu pecahan? Contohnya, cikgu ada satu pizza yang telah dibahagi kepada 4 bahagian. So kalau cikgu lorekkan satu bahagian di sini, apakah pecahan yang boleh digunakan untuk mewakilkannya? Iaitu satu bahagian yang dilorek per bahagi dengan berapa jumlah bahagian? 1/4. Satu bahagian yang dilorek, 4 ini adalah semua bahagian. So 1/4. So pizza yang kedua, kalau cikgu lorek 2 bahagian, ini adalah 2/4. Okay, 2 dilorek bahagi dengan jumlah 4 bahagian. So ini kita boleh mempermudahkan dia lagi. 2, 1, 2, 2, 2, 4, iaitu 1/2. 1/2 maksudnya separuh. Okay, sekarang satu lagi pizza. Kalau semua bahagian dia dilorek, so 4/4. Ini sebenarnya adalah sama dengan satu pizza penuh. Okay, betul atau tidak? So, sekarang, lagi satu pizza yang dibahagi kepada 8 bahagian. Lorek di sini, lorek di sini, lorek di sini, lorek di sini. So, 4 per jumlah 8 bahagian. So, mempermudahkan dia, separuh. 4, 1, 4, 4, 2, 8. Okay, 1/2. Jadi sekarang, faham sudah apa itu pecahan? Okey, mari kita masuk kepada standard pembelajaran kita pada hari ini. So, kita mula dengan 1.3.1, iaitu mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Jadi sebelum ini, kita sudah belajar pasal perwakilan integer. Perwakilan integer pada garis nombor. Kalau anda masih ingat, sifar didengar-dengar, integer positif di sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Sebelah kiri ialah integer negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So ini adalah integer, iaitu nombor bulat. Jadi untuk hari ini, kita akan belajar pecahan. Perwakilan pecahan pada garis nombor. Dia sebenarnya sama seperti integer, iaitu sebelah kanan ialah pecahan positif, pecahan positif, pecahan yang lebih besar daripada sifar, iaitu di sebelah kanan. So, manakala pecahan negatif, pecahan yang kurang daripada sifar di sebelah kiri. So, sama seperti integer. Cuma, yang hari ini kita belajar pecahan. Okay? So, apa maksud pecahan? Kamu sudah belajar tadi, iaitu kita bahagikan pizza, contohnya pizza ini, kita contohnya bahagi kepada 2 bahagian. So, sama seperti garis nombor. Jika cikgu bahagikan sifar dan 1 ini, bahagikan antara ini kepada 2 bahagian, maksudnya 1 lagi bahagian di sini. So, antara sifar dengan 1, 1/2. Sebab 1 ini ialah 2/2, sama dengan 1. So, 1/2, 1. Lepas tu 1/2. Okay? 1 pizza penuh, tambah lagi dengan separuh pizza. 1/2. Lepas tu 2 pizza penuh. Okay, ini separuh. Okay, lepas 2, lagi tambah separuh. So, 2, 1/2, lepas tu 3, 1/2, 4. So, kita bahagikan antara sifar dengan 1 kepada 2 bahagian. So, ini akan jadi 1/2. Okay, so kamu boleh tengok contoh yang di bawah sini. 0, sifar, 1/2, 1, 1/2, 2. Okay, so kalau cikgu mau bahagi kepada 3 bahagian, antara sifar dengan 1, 0, 1, 2.
negatif 1, negatif 2. Kalau cikgu mau bahagi kepada 3 bahagian, sini adalah 1 per 3. Ini 2 per 3. So, ini sebenarnya ialah 3 per 3. Tapi kita tulis 1 sebab 3 per 3 sama dengan 1. Lepas tu ini 1, 1 per 3. 1, 2 per 3. Ini 2. Lepas tu 2, 1 per 3. 2, 2 per 3. Lepas tu 3. Sambung lagi. Ini pun sama. Negatif 1 per 3. Negatif 2 per 3. So, ini adalah negatif 3 per 3. Iaitu sama dengan negatif 1. So, ini negatif 1, 1 per 3. Negatif 1, 2 per 3. Ini negatif 2. So, sambung lagi. So, yang penting kamu mesti ingat, semakin ke kanan, nilai semakin bertambah. Nilai semakin bertambah. Maksudnya nilai 3 ini paling besar nombor dia. So, semakin ke kiri, nilai semakin berkurang. Maksudnya negatif 2 ini lebih kecil lagi daripada negatif 1. So, ini nilai semakin berkurang jika semakin ke kiri. Okay, boleh faham? Jadi sekarang, mari kita tengok contoh ini. So, ini contoh 1. So, wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Macam mana kamu kena jawab soalan ini? Mula-mula, lukis satu garis nombor terlebih dahulu. Okay. Sekarang, kita pergi tengok soalan. So, kita ada 1 per 2, 1 per 4, negatif 3 per 4, negatif 1 per 2. So, kalau kamu perasan, nombor bawah di pecahan ini tidak sama. Okay? Nombor bawah pecahan ini kita panggil penyebut. Dia ada nama dia, penyebut. Iaitu nombor yang di bawah sesuatu pecahan. Kita panggil penyebut. So, untuk kamu susun dengan senang, susun dengan lebih mudah lagi, kita mesti samakan penyebut. Okay? Selalunya kita akan ikut nombor yang lebih besar. Ini adalah 4, 4, ini 2, 2. So, 2 atau 4 lebih besar. 4 kan? So, kita kena samakan penyebut. 2 ini, macam mana kita mau jadikan dia 4? Kita darab dengan 2. 2 darab 2, 4. Kalau bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Ini pun sama. Darab 2, jadikan dia 4. Nombor yang paling besar. Okey, ini pun darab 2. Okey, sekarang kita tulis semula nombor yang ada. Pecahan yang ada ialah 2 per 4. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. So, 1 per 4 saling saja. Ini pun saling. So, ini negatif 2 per 4. Okey, sekarang kita sudah ada kumpulan pecahan yang baru. So, ini senang lagi mau susun. Kenapa? Sebab penyebut dia sama. Jadi, mari kita susun bersama. Sifar di tengah-tengah. Okay. Sini ialah 1 per 4. Sebab penyebut ialah 4. Maksudnya kita akan bahagi sifar dan 1 kepada 4 bahagian. Ini 2 per 4. 3 per 4. 4 per 4. 4 per 4 sebenarnya adalah 1. Jadi kita tulis 1 supaya tidak keliru. So, 1. Okay. So, ini negatif 1 per 4, negatif 2 per 4, negatif 3 per 4, negatif 1. So, sekarang kita susun soalan kita. Ingat, bila kita susun dalam garis nombor, kita mesti ikut soalan asal kita, iaitu sini. Cuma kita berpandukan sini. Ini sebagai panduan. Okay. So, 2 per 4, mana dia? 2 per 4 sini. Yang asal dia ialah 1 per 2, betul? Jadi, kita tulis 1 per 2 di sini. Okay. Kita tulis yang asal, ikut soalan asal. Lepas tu 1 per 4, mana 1 per 4? Di sini, 1 per 4.
Okay. Negatif 3/4 sini. Okay. Negatif 3/4. Ini negatif 2/4 di sini. Tapi kita ikut soalan asal iaitu negatif 1/2. Jadi ini jawapan anda. Jadi ini boleh padam. Okay. Jadi boleh faham atau tidak ini jawapan? Okay, boleh ya? Kalau boleh, sekarang cuba jawab dua soalan ini. Ikut apa yang cikgu cakap tadi. Okay, ini pecahan. Kalau mau susun, ingat, penyebut mesti sama. Penyebut dia mesti ikut nombor yang lebih besar. Mana satu nombor lebih besar? 10, 5 ataupun 2? 10 kan? So macam mana? 5 darab berapa kamu dapat 10? 2 darab berapa dapat 10? Ingat bila kamu darab bawah, atas pun kena darab sekali. Ini pun sama. Okay? Ikut cara yang cikgu ajar tadi. So sekarang siapkan dua soalan ini dan hantar kepada cikgu secepat mungkin. Okay? So sekian. Terima kasih.